Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, para penonton yang saya kasih semua, di antara persoalan yang kita terima juga lagi-lagi di akhir Ramadan ini adalah berkaitan dengan pengagihan zakat. Adakah boleh saya ini ataupun seseorang itu mengagihkan zakat harta secara sendiri di luar negara ke tempat yang mungkin dia rasakan sebagai memerlukan? Jadi sebagai jawapan umum bagi persoalan ini, ada dua aspek yang perlu saya jelaskan. Yang pertama, pilihan yang terbaik, dan yang kedua, pilihan yang dibenarkan. Apa maksud saya pilihan yang terbaik? Pilihan yang terbaik ini merupakan panduan daripada Nabi SAW untuk tidak memindahkan harta zakat dari sebuah negara yakni tempat harta tersebut diperolehi ke negara yang lain selagi mana ada orang yang memerlukan di negara berkenaan. Hal ini diriwayatkan daripada Rasulullah SAW ketika baginda mengutus seorang sahabatnya namanya Muaz ibn Jabal radhiyallahu an. Jadi Sayyidina Muaz, Nabi utus beliau ke Yaman. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada Muaz untuk mengutip zakat di kalangan orang kaya di negeri Yaman, di negara Yaman. Kemudian diagihkan zakat tersebut kepada golongan yang fakir di negara berkenaan. Jadi maknanya dikutipnya di Yaman, kemudian diagihkan juga di kota Yaman. Jadi ini merupakan pilihan yang terbaik, memandangkan ini merupakan panduan daripada Nabi SAW. Ada pun pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua ini merupakan pilihan yang dibolehkan. Nak buat boleh, tak nak buat pun lebih afdal. Iaitu untuk memindahkan harta zakat daripada suatu negara ke tempat yang lain, sekiranya penduduk di negara tersebut tidak memerlukan wang zakat. Maka pada waktu tersebut, zakat itu bolehlah disalurkan ke tempat yang lain yang lebih memerlukan. Diriwayatkan bahawa Muaz bin Jabal radhiyallahu an, sahabat Nabi, pernah menyalurkan wang zakat ke negara lain dengan persetujuan pemerintah ketika itu, yakni Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Berkaitan dengan mengagih-agihkan zakat harta anda sendiri, setentunya dari segi hukum, perkara tersebut dibenarkan. Anda boleh buat sedemikian rupa. Akan tetapi ingin saya mengingatkan, sesiapa yang ingin mengeluarkan sendiri zakat hartanya, lalu ingin mengagih-agihkan sendiri zakat hartanya, beliau perlu memastikan bahawa golongan yang menerima zakat harta tersebut terdiri daripada golongan asnaf. Kerana ada orang pernah tanya dekat saya, Ustaz, saya ni sudah mengeluarkan zakat harta. Saya beri kepada satu hamba Allah ini yang baru kematian suami. Maka saya tanya kepada beliau, macam mana awak tahu bahawa wanita tersebut adalah salah satu daripada 8 golongan asnaf? Dia layak ke menerima zakat? Kerana tak semestinya kan seorang janda itu tergolong daripada asnaf. Bahkan sebaliknya, sekiranya beliau mewarisi harta si suami, beliau ini tidak layak untuk menerima zakat. Dia OKB, dia kaya. Jadi oleh itu kita kena memastikan kalau kita nak agihkan sendiri, golongan yang menerima itu asnaf. Kerana kita sedia maklum, perkara yang membezakan zakat dengan sedekah, yakni sedekah biasa, bukan saja dari segi hukum, tetapi dari segi perkiraan. Perkiraan yakni haul, nisab, 2.5% berbeza. Sedekah tak ada macam itu perbezaannya. Tambahan daripada itu, dari segi agihan juga berbeza. Sedekah awak nak beri dekat sesiapa saja boleh. Awak nak beri dekat fakir miskin boleh. Awak nak beri dekat orang yang kaya yang tidak memerlukan pun sedekah awak sah. Tidak menjadi masalah. Tapi berbeza dengan zakat. Kerana jika wang zakat tersebut sempurna dari segi kiraan zakat, dah alhamdulillah awak dah kira dengan sempurna. Kemudian awak ini agihkan kepada asnaf, maka insya-Allah Allah Subhanahu wa taala bakal menerimanya. Tapi kalau perkiraan zakat awak sempurna, tapi awak tidak mengagihkan wang tersebut kepada 8 asnaf, maka ia tidak dianggap sebagai zakat, tapi ia hanya menjadi sedekah sahaja. Jadi dalam konteks mazhab Asy-Syafi'i adalah diwajibkan zakat itu untuk diagihkan
kepada 8 asnaf dalam negara sendiri selagi mana ia masih lagi wujud di situ. Dengan demikian, digalakkan supaya zakat anda itu anda tunaikan kepada mereka yang bertanggungjawab, ulil amri, mereka yang bertanggungjawab, yang memang tanggungjawabnya adalah untuk bukan saja menerima zakat tapi untuk mengagihkan zakat kepada 8 golongan asnaf tersebut. Juga digalakkan supaya kalau anda ni ada niat untuk membantu orang lain ke, nak membantu golongan lain ke, maka apa yang anda buat, anda keluarkan zakat anda yang wajib dulu. Kemudian untuk golongan lain ini, anda berikan kepada mereka sedekah daripada baki harta anda. Dengan yang demikian, anda dapat manfaat daripada menunaikan zakat dengan cara yang lebih sempurna dan anda yakin insya-Allah bahawa zakat anda itu sah. Tambahan daripada itu, anda juga mendapat ganjaran daripada mengeluarkan sedekah tersebut. Adapun bagi zakat fitrah, anda perlu menunaikan zakat fitrah anda pada tempat yang anda akan bertemu dengannya pada malam terakhir Ramadan. Jadi anda malam terakhir Ramadan itu anda ada dekat mana? Kalau ada dekat Singapura, maka anda perlu mengeluarkan zakat fitrah anda pada malam terakhir Ramadan, kemudian pada malam pertama Syawal, iaitu pada waktu maghrib terakhir Ramadan, maka pada tempat tersebut anda perlu menunaikan zakat fitrah anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.